Okay, so kita akan tengok dekat sekejap cikgu present. Okay, nampak cikgu punya slide Kejap kejap. Kejap. Okay, cikgu nak tanya kamu. Kamu nampak slide cikgu ni besar ke kecil? Tak nampak apa-apa lagi. Tak nampak apa-apa lagi? Sekarang nampak tak? Sekarang boleh nampak? Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Macam mana boleh tak ada apa-apa ni? Tak. Semua tak nampak Saya nampak semua... gambar cikgu je. Ni ada yang nampak ni. Dashril nampak? Okay, Dashril. Cikgu nak tanya. Dashril nampak besar ke nampak kecil? Ni pun sama. Nampak besar ke nampak kecil? Tak nampak besar Tak nampak? Alamak. Tak nampak. Kenapa yang lain dapat? Nampak. Nampak dah? Mungkin line kot. Mungkin sebab kadang-kadang line tu kadang-kadang dia jadi lambat sikit nak masuk gambar tu. Besar kan? Okay, good. Akhirnya besar. Okay. Mari kita tengok hari ni kita tengok warna-warni sikit lah. Kita tengok slide kita. Okay? Kalau tak nampak tu, dia ada dah tu. Kalau still tak nampak dalam 5 minit lagi, bagi tahu cikgu. Okay? Buat sementara tu ni tengoklah muka cikgu dulu. Okay? Alright, so kita pergi dekat okay, unit 2 kita pergi dekat unit 2 iaitu agama Islam di Malaysia. Nampak tak gambar ni? Ini adalah gambar, ni lukisan Ini lukisan zaman dulu ni. Okay, ni lukisan zaman dulu menunjukkan macam mana Islam ini disebarkan ke tanah Melayu. Okay, sebelum cikgu pergi dekat sini lebih lanjut lagi. Tak nampak lukisan? Iris nampak apa, Iris? Iris nampak apa? Okey. Kejap. Okey, sekarang dah nampak dah. Boleh nampak? Boleh. Dah boleh okey dah. Okey. Okey, macam cikgu cakap tadi. Okey, ni gambar lukisan lukisan zaman dulu lah menunjukkan bahawa macam mana Islam itu mula masuk ke alam Melayu. Jadi sebelum kita cerita tentang kedatangan Islam di tanah Melayu ni, kita kena tengok dulu Islam bukan Islam lah, maksudnya agama sebelum Islam datang. Okey, cikgu nak tanya, siapa tahu apa agama masyarakat Melayu dulu sebelum Islam? Apa agama mereka? Buddha. Lain? Hindi. Apa dia? Hindu. Sindin? Hindu. Okey. Tak ada putus-putus. Aku tak dengar sangat, tak jelas. Okey, ada orang lain, ada agama lain. Ada yang tahu apa agama orang Melayu dulu sebelum Islam datang? Ada yang tahu tak? Agak-agaknya apa agama mereka ni dulu? Ada yang tahu tak? Tak tahu. Okey.
Yang jawab Buddha, Tak ada agama. Hindu. Betul juga. Tak ada agama. Okey. Orang Melayu zaman dulu, mereka ada agama. Okey. Tetapi, okey, Hindu Buddha tu pun agak dah macam sebelum Hindu dan Buddha ni, sebenarnya agama Hindu dan Buddha ni macam tak adalah ramai sangat orang Melayu yang menganut agama Hindu dan Buddha ni. Biasanya yang menganut agama Hindu dan Buddha ni biasanya golongan raja je. Rakyat tak buat pun. Okey, rakyat tak menganut agama ni pun. Tak menganut agama Hindu dan Buddha pun. Ada, kalau ada pun tak ramai lah. Kebanyakannya menganut agama pagan. Siapa tahu apa itu agama pagan? Pagan. P-A-G-A-N. Pagan. Siapa tahu apa itu agama pagan? Siapa tahu? Tak. Ada yang tahu tak? Kuno. Apa itu agama pagan? Pagan tu apa benda? Pernah dengar tak pagan? Kuno. Ke tak pernah dengar langsung? Tak pernah dengar. Okey, pagan ni dia agama bukan pinggan pagan. Apa dia? Okey, mereka ni dia macam ni. Mereka percaya kepada roh nenek moyang dan mereka percaya kepada banyak Tuhan. Dia percaya bahawa Tuhan ada banyak. Tuhan ada nama dan Tuhan ini banyak. Okey, dia percaya bahawa Tuhan ini ada banyak. Okey. Itulah agama mereka dulu. Okey, tetapi perasan tak? Okey, cikgu tanya, orang Melayu kalau biasanya perempuan lah, lelaki pun ada juga. Ada tak yang kahwin yang pakai inai? Ada tak yang pakai inai? Ya. Pernah jumpa kan pakai inai kan? Okey, cikgu nak tanya, bangsa apa lagi yang kahwin pakai inai? Selain daripada Melayu. India kan? Okey, orang India dia agama Hindu, betul? Okey. Jadi, orang Melayu zaman dulu walau mereka hanya mengamalkan budaya daripada Hindu, tetapi mereka bukan beragama Hindu. Faham Sebab zaman dulu mereka agama pagan ni mereka tidak terikat dengan mana-mana, bukan macam agama Islam. Agama pagan ni bebas. Tak kisahlah kamu nak buat apa pun buat je lah, tak ada masalah pun. Okey. Tetapi bagi orang Melayu zaman dulu, mereka mengambil budaya daripada luar, daripada Hindu terutama sekali, mereka jadikan sebagai budaya mereka. Sebab itu, kalau perasan, Melayu punya kahwin lebih kurang sama dengan India punya kahwin. Style lebih kurang je, tak ada jauh beza pun. Okay. Jadi itulah dia punya ni. Okay, so kita tengok pula. Okay, so kita pergi dekat slide yang seterusnya. Okay, cikgu nak tanya, cikgu punya suara kuat tak? Ke perlahan sangat? Okey je. Okey dah kan, kuat dah kan? Tak pekak kan dengar suara cikgu kan? Okey. Tak. Agama dianuti, kepercayaan dihormati. Okey, yang ini animisma. Okey, animisma ni dia ialah kepercayaan. Okey. Animisma ini ialah kepercayaan. Tetapi agama ia ialah pagan. Faham betul-betul Animisma ini kepercayaan. Pagan ialah agama. Dia sekali dia pair, dia kembar. Okey. Pagan agama, animisma itu kepercayaan. Okey. Jadi apa itu animisma? Animisma ni merupakan kepercayaan terawal masyarakat di tanah Melayu dulu. Okey, dan mereka percaya kepada roh nenek moyang, makhluk halus dan juga semangat. Mereka percaya kepada roh nenek moyang. Okey, cikgu akan terangkan lagi. Okey, kamu ada tak kawan orang asli? Maksud cikgu orang asli yang betul-betul duduk dekat kampung, orang asli. Bukannya yang duduk dekat perumahan macam rumah teres ke. Ada tak? Tak ada? Okey. Tahu tak, orang asli, sebenarnya masih ada orang asli. Ada kawan abang kan? Okey, sebenarnya ada kawan asli pula dah. Astagfirullahaladzim. Ada orang asli yang sampai sekarang mereka masih lagi mengamalkan animisma ni. Masih ada.
Okey? Ada orang asli yang dah memeluk Islam. Ada orang asli yang dah memeluk agama Buddha, ada yang memeluk agama Kristian, ada yang agama Hindu. Tetapi masih ramai orang asli yang mengamalkan animisme ini. So ini adalah kepercayaan nenek moyang mereka daripada dulu lagi. Okey, daripada dulu lagi sampai sekarang mereka percaya lagi bahawa mereka percaya kepada animisme ini. Contoh kalau ada kamu yang pernah pergi lalu dekat jalan lama Gombak, tembus ke Bentong. Kalau pernah yang lalu kan, perasan tak dekat jalan Gombak lama tu ada apa tu? Ada rumah-rumah orang asli, ada kampung orang asli kat situ. Dan siap ada hospital tau, ada hospital orang asli pun ada. HOA nama dia. So kamu boleh tengoklah kalau nanti dah boleh rentas negeri kan, ajaklah ayah ke mak ke lalu kat situ. Tapi jangan lalu waktu malam seram sikit kat situ. Lalu waktu siang. Okay. Okay. Animisme ni macam cikgu cakap tadi, dia ialah kepercayaan terawal masyarakat di tanah Melayu ni. Mereka percaya kepada animisme ini. Okay. Mereka percaya kepada roh nenek moyang. Okay, cikgu akan explain sikit pasal roh nenek moyang. Okay, tahu tak? Nenek moyang tahu kan maksud dia apa kan? Nenek moyang kita yang maknanya nenek moyang yang dah meninggal dunia lah maksudnya. Okay. Nenek moyang mana atuk nenek kita, lepas tu kita punya moyang-moyang kita dulu. Okay, mereka percaya selepas mereka ini mati, mereka ini ada. Maksudnya roh mereka akan berada di sekeliling kita. Dia percaya bahawa roh ini berada di sekeliling mereka. Okay, tapi bagi kita orang Islam, kita percaya selepas mati roh akan diangkat ke atas, betul tak? Okay, roh bukannya berlega-lega di rumah-rumah, tak ada. Okay, tak ada roh yang berlega-lega macam tu. Roh lepas mati je roh kita terus naik atas. Okay, tak ada yang nak pergi jalan-jalan, tak ada. Kalau kamu jumpa, contohlah kawan kamu baru meninggal dunia kan. Okay, contohlah dah seminggu, 2 minggu, 5 minggu, tu tiba-tiba kamu ternampak dia. Iaitu mungkin jin ataupun syaitan dia yang mencuba menyerupai kawan kamu tu. Okay, jadi mereka percaya kepada roh nenek moyang. Okay, mereka percaya kalau nanti bila, contohlah mereka ada keluarga, mereka percaya kalau mereka kena jaga juga roh nenek moyang mereka. Maknanya mereka kena bagi makan. Dia ada upacara dia tahu untuk bagi makan kepada nenek moyang ni. Dia lebih kurang macam ni lah. Lebih kurang macam agama Buddha punya amalan. Kamu perasan tak kalau rumah kamu dekat dengan tempat agama Buddha, tempat orang-orang Cina yang beragama Buddha, kamu pernah perasan tak ada macam dia letak macam makanan dekat atas tanah? Pernah tengok tak? Dia letak makanan. Pernah kan? Jadi yang tu dia bagi untuk siapa? Untuk kita makan. Untuk siapa makan tu? Buah oren dia letak, ayam, buah, macam-macam dia letak situ. Syaitan ni rojim. Bukan syaitan. Okay. Menurut kepercayaan Buddha, mereka bagi kepada nenek moyang mereka. Mereka bagi nenek moyang mereka makan. Samalah juga macam animisme ni. Mereka bagi kepada nenek moyang mereka makan. Dan juga roh-roh yang ada. Tetapi bukan maksudnya nenek moyang ni makan, contoh ayam tu makan macam tu, bukan macam kita manusia ni makan. Okay, memanglah syirik. Sebab itulah dia bukan agama Islam, itu agama Buddha, agama kepercayaan animisme. Islam tak ada macam tu. Okay, mereka percaya bukannya makan macam apa tu, bukannya makan ayam muak macam tu, bukan. Mereka percaya hantu-hantu ni makan dia punya khasiat je. Dia ambil dia punya khasiat je. Contoh kalau ayam tu ada rasa ayam kan, dia ambil rasa ayam tu. So kalau kita contohlah kita curi-curi makan ayam yang orang letak dekat luar tu kan, yang orang Cina letak kat luar, kita makan kan, dia akan rasa tawar. Dia akan rasa tawar macam tak ada rasa ayam. Kita rasa macam makan daging biasa je. Nak rasa ayam pun tidak. Itu adalah kepercayaan mereka. Okay. Okay. And then roh nenek moyang tadi jangan. Kang buat ayam tu dah busuk sekarang. Makanlah. Haram tau tak, jangan. Mantau ayam tu tak sembelih ke. Okay, kemudian mereka percaya kepada makhluk halus. Makhluk halus ni apa? Makhluk halus ni apa? Siapa orang yang kurus ke? Siapa tahu makhluk halus ni apa? Makhluk halus ni apa benda?
Tahu tak makhluk halus ni apa? Apa dia? Hantu. Hantu. Takut hantu tak? Jin ataupun hantu lah. Okay? Makhluk halus maksudnya makhluk yang tidak boleh kita nampak. Okay? Makhluk yang kita tak boleh nampak pun. Jadi makhluk halus ni, mereka, orang Melayu zaman dulu, mereka percaya sangat kepada hantu ni. Okay, mereka sangat percaya kepada hantu-hantu ni. Mereka percaya dekat setiap benda dekat dunia ni, okay, mereka percaya dekat setiap benda yang ada di dunia ni ada dia punya penunggu dia. Ada hantu setiap benda tu. Okay. Kita Islam, kita tak percaya hantu tau. Tetapi apa yang kita percaya? Kita percaya wujudnya jin. Jin tu lah yang jadi hantu. Bukannya hantu-hantu tu mana ada. Jin tu lah yang hantunya. Okay, mana ada hantu? Dia adalah jin ataupun makhluk halus. Okay, syaitan, iblis, itu je ada. Mana ada hantu. Okay, and then mereka percaya kepada yang semangat tadi. Mereka percaya bahawa setiap benda yang ada di bumi ini yang semula jadi tercipta, adanya apa? Adanya semangat. Maknanya adanya benda tau. Macam ada hantu kat situ. So kalau mereka nampak ada batu kan dekat hutan, oh, ini ada hantu kat sini. Mereka nampak pokok besar, oh, ini ada hantu yang jaga kat sini. Mereka nampak sungai ni, oh, ini ada hantu yang jaga sungai ni. Mereka nampak contoh ada benda-benda yang pelik, oh, ini hantu yang jaga. Semua benda hantu. Semua benda dia kaitkan dengan hantu. Padahal batu tu memang kat situ pun daripada dulu. Okay? Okay, jadi mereka percaya kepada benda-benda ni tau. Okay? Itulah yang berlaku kepada orang Melayu zaman dulu. Okay, sebab tu kamu perasan tak sampai sekarang masih wujud lagi bomoh-bomoh ni. Masih wujud lagi bomoh-bomoh ni yang main-main bomoh ni. Hantar sihir lah, hantar santau lah, hantar benda-benda tak elok kat orang lah. Betul tak? Sampai sekarang masih ada kan? Sebab apa? Orang Melayu daripada dulu lagi mereka memang percaya kepada makhluk halus ni. Mereka suka hantar sanap. Kalau contoh orang tu berjaya sikit daripada dia, contoh dia pemilik kedai kan, owner kedai, dia nampak kedai sebelah dia berjaya, oh dia hantar santau dekat orang kedai sebelah tu supaya orang sebelah tu sikit, supaya orang sebelah tu perniagaan dia rugi. Sebab apa? Memang daripada dulu lagi orang Melayu zaman dulu mereka memang mengamalkan animisme ni. Agak lama agak. Oh, putus lag Putus-putus. Betul-betul. Dah okey dah suara cikgu? Putus-putus lagi? Okay. Dah. Sekarang pun putus-putus lagi? Tak. 3, 1, 2, 3, 1, 2, Okay. okay. 1, 2, okay, alright, good. Hello? Boleh dengar? Boleh dengar suara cikgu? Boleh. Boleh ni ada hantu kacau ni. Boleh. Ada hantu nak kacau ni. Dah kacau dah. Putus-putus dah. Ada pokok. Okay. Jadi cikgu cerita balik semula tadi Betul tak? Sebab tu cikgu cakap tadi. Adanya bomoh-bomoh ni. Sebab mereka masih lagi mengamalkan animisme ni. Sebab tu boleh munculnya bomoh-bomoh ni. Percaya sangat kepada jin-jin dan hantu ni. Sedangkan kalau dalam Islam, kita belajar kan. Allah melarang kita untuk berkawan dengan jin-jin ni. Tak boleh berkawan. Nak minta tolong pun tak boleh. Sebab apa? Sebaik-baik jin ialah seburuk-buruk ataupun sejahat-jahat manusia. Sebab tu janganlah tiba-tiba nak pergi berkawan dengan jin, tak payah. Okay? Okay. Tahu tak? Lagi satu. Ada satu cerita ni tau. Cikgu tak ingat lah tajuk cerita ni apa.
Dia pasal haiwan-haiwan lah. Bukan cerita Malaysia punya lah. Cerita luar negara punya. Pasal haiwan-haiwan ni. Kan cikgu tak ingat lah siapa tajuk dia. Tahu tak? Tahu tak upacara korban? Okay, yang ni dia guna untuk yang ni dia buat cerita dalam kartun tau. Tapi sebenarnya memang realiti berlaku macam ni. Macam ni kalau contoh satu kampung tu, contohlah kampung tu dekat dengan gunung berapi, okey. Contohlah mereka percaya adanya semangat ataupun Tuhan mereka duduk di atas gunung berapi itu. Okey. Dan mereka percaya kalau contohlah tiba-tiba tak ada tiba-tiba hujan tak turun. Okey, hujan tak turun langsung selama. Jadi mereka rasa macam Tuhan mereka marahkan mereka. Tuhan mereka mahukan korban. Oh lah, lagi ke? Aduh, tunggu tak sekejap. Cikgu pun internet tak stable lah. Hello? Yes. Siapa ni? Ya. Okey, dah boleh dengar cikgu kan? Cikgu Okay. pun internet tak stable lah. Apa dia? Cikgu pun internet tak stable lah. Wifi tak stable sikit lah. Tak tahu dah masalah dia apa. Dia start minggu ni yang dia problem ni. Cikgu tak tahu masalah dia apa. Biasanya okey je tapi this week yang dia start problem. Okey. Sambung balik tadi. Tak, time. Cikgu pakai time. Unify memang problem pun hari tu. Tapi cikgu bukan Unify. Cikgu pakai time. Biasa time ni okey je. Cikgu tak tahu kenapa masalah dia minggu ni yang teruk sangat. Kelas-kelas cikgu yang lain pun banyak problem. Sekejap cikgu present balik tadi. Hilang. Okey. Okey. Okey, sekarang dengar suara cikgu okey tak? Clear tak? Sebab tadi dia still problem lagi tadi. Okay. Clear. Okey alright, good. Okey. Okey, good. Alhamdulillah. Nampaknya banyak betul cabaran tadi ni. Topik ni agak bahaya topik ni.
Banyak tu gangguan topik ni. Okay. Macam saya kata tadi Okay. Mereka zaman dulu mereka percaya macam ni tau. Okay. Mereka percaya macam ni. Okay. Macam tadi cikgu bagi contoh tadi. Mungkin kamu tak dengar. Okay. Mungkin kamu tak dengar apa yang cikgu cakap tadi. Orang zaman dulu dia percaya, bayangkan dekat satu kawasan, satu kampung. Contohlah kampung tu berhampiran dengan gunung berapi. Okay. Ataupun tak payah gunung berapi lah. Okay, contohlah dekat satu kampung tu ada masalah. Okay, hujan tak turun-turun. Okay, selama 2 bulan hujan tak turun. Jadi apa yang orang kampung mereka akan buat? Okay, biasanya mereka percaya bahawa Tuhan mereka telah marah. Okay, mereka percaya bahawa Tuhan mereka telah marah. Jadi apa yang mereka akan buat? Mereka akan korbankan manusia. Okay. Mereka akan korbankan manusia. Apa yang dimaksudkan dengan korbankan manusia? Okay, pernah tak dengar pasal makan. apa dia? Bunuh sebab nak bagi hantu tu makan. Bukan tu Bagi lah yang dia darah. percaya. Yang dia kata Tuhan tu lah, Tuhan yang dia kata tu. Okay. Dia korban, dia akan bunuh orang. Tahu tak biasanya siapa yang dia akan bunuh ni? Biasanya siapa yang dia akan bunuh? Perempuan. Perempuan tu Manusia. siapa? Perempuan, biasanya perempuan. Okay, perempuan tu biasanya siapa? Mas cikgu. Orang-orang muda. Yang belum kahwin. Orang yang belum tahu. Betul. Okay, Dia biasanya cantik. cantik tu tak cantik tu tak tahulah. Okay. Tetapi biasanya orang perempuan yang masih muda, yang belum berkahwin. Yang itulah yang selalu jadi korban. Tahu tak dulu kan? Dulu dekat tengok rambut cikgu dah pelik sikit dah. Minta maaf lah, rambut cikgu dah pelik dah. Rambut cikgu dah panjang, PKP tak boleh gunting rambut. Okay. Tahu tak? Zaman dulu dekat Kelantan dulu pun pernah ada korban juga. Zaman dulu lah, sebelum zaman Islam dulu pun ada korban juga. Jadi korban dekat Kelantan dulu mula-mula mereka korbankan manusia. Okay, tapi cikgu tak ingat dekat kampung mana. Dia ada kampung dekat Kelantan tu yang dia buat. Cikgu tak ingat kampung apa nama dia. Okay. Jadi dekat kampung tersebut, okay, dekat kampung tu kan, dia dulu untuk macam ni, mereka nak membuka kampung tau. Okay, mereka nak buka kampung, mereka nak tinggal kat situ. Jadi mereka minta supaya jin, hantu yang jaga tempat tu supaya tak kacau mereka. Okay. Jadi mereka melakukan upacara korban. Okay, mereka membuat upacara korban. Jadi macam mana? Dulu mereka korbankan manusia dulu. Ni zaman-zaman dulu mereka korbankan manusia. Tetapi apabila Islam telah datang dan mereka mengubah, okay, mereka ubah cara tu, mereka tidak lagi mengorbankan manusia, tetapi mereka mengorbankan kerbau. Mereka korbankan kerbau ataupun lembu. Okay. Sembelih. Apa dia? Sembelih. Apa dia? Sembelih. Mereka akan sembelih lah, tapi bukanlah sembelih macam sembelih macam kita raya korban tu, bukan. Okay. Dia korban dia macam ni. Dia akan potong kepala kerbau atau lembu tu, dan kepala tu nanti dia akan gantung dekat kampung tersebut. Supaya hantu ataupun jin tu makan. Itu adalah kepercayaan orang dulu. Okay, sekarang ni dah tak ada lah. Sekarang ni mereka dah tak buat dah. Itu dulu. Okay, itu dulu. Mereka akan korbankan kepala kerbau atau lembu ni dan mereka akan gantung dekat kampung mereka. Supaya jin atau hantu ni akan makan. Itu adalah makanan untuk jin dan hantu tadi. Kemudian setelah lama-lama, maka tidak ada lagi orang yang membuat upacara terbabit. Sebab itu kita tahu jelas bahawa itu melanggar Islam. Walaupun dia bukan korban manusia lagi, korban haiwan, tetapi still salah. Kamu kena faham bahawa haiwan ni, kita nak bunuh haiwan, ada sebab tertentu yang dia boleh kita bunuh. Bukan main bunuh je. Bukannya suka hati je, nampak anjing, pergi tembak anjing tu. Bukan, tak boleh macam tu. Nak bunuh mesti ada sebab. Contoh kalau anjing, lain lah kalau anjing tu anjing gila. Dia suka gigit orang ke, yang tu boleh lah. Tapi itu pun bukannya kamu main suka hati je boleh bunuh dia. Okay, mungkin kamu boleh panggil pihak berkuasa dulu untuk tangkap dia.
Okay, mana tak payahlah kamu bunuh, panggil je pihak polis ke apa ke, nanti orang boleh tolong tangkapkan. Okay. Betul kalau contoh haiwan-haiwan macam lembu, kerbau kan. Bukannya kita boleh main tembak-tembak macam tu je. Okay. Maknanya kalau kita nak korbankan tu, mesti untuk makan. Okay, mesti untuk kita makan, tak boleh dibuang, berbazir. Okay, itu dah haram dah. Okay. Sebab tu zaman dulu, upacara korban ni antara upacara yang biasa. Okay, zaman dulu memang macam tu. Memang macam tu, dekat mana-mana pun sama. Bukan dekat Malaysia je Okay, bukan dekat Malaysia je, dekat mana-mana pun sama. Mereka akan buat upacara korban. Itu perkara biasa. Memang itu perkara biasa bagi mereka zaman dulu. Okay, sebelum Islam datang. Okay, kemudian kita tengok Okay, itu kepercayaan animisme. Okay, kita tengok pula. Okay, kita pergi dekat agama Hindu pula. Okay, gambar ni diambil pada zaman dulu. Zaman dulu dekat Bali, Indonesia. Okay, ini salah satu agama Hindu punya lah. Okay, ni kat Bali tau, Bali, Indonesia. Okay, agama Hindu ini dibawa ke tanah Melayu melalui perdagangan. Perdagangan ni maksud dia melalui jual belilah. Okay, orang luar datang ke tanah Melayu. Okay, mereka ini orang India, contoh orang Hindu. So, bila mereka datang, mereka sebarkan agama Hindu kepada orang Melayu. Jadi ada orang Melayu yang menganuti agama Hindu. Tetapi macam cikgu cakap tadi, walaupun mereka ni ada yang menganuti agama Hindu dan Buddha, tetapi kepercayaan mereka masih lagi animisme. Mereka masih percaya kepada animisme. Sebab tu kita kalau kita tengok kepercayaan animisme ni, mereka percaya kepada unsur-unsur yang banyak yang ada di dunia ni. Mereka percaya kepada mana. Mana ni ialah semangat. Okay? Mereka percaya bahawa setiap benda tu ada mana, ada semangat. Okay? Tetapi bagi agama Hindu ni, dia lain sikit lah. Dia tak adalah sama sangat dengan animisme tu. Okay? Tetapi ada perbezaan. Perbezaannya ialah agama Hindu, mereka percaya kepada kelahiran semula. Apa yang dimaksudkan kelahiran semula? Maksud dia, kalau kita mati, nanti akan dihidupkan semula. Dia percaya macam tu. Okay, macam kita orang Islam, kita percaya juga, tetapi konsep kita berbeza. Kita percaya kepada kelahiran semula, tapi bukannya kita lahir sebagai seorang manusia. Okay, kita ada mula-mula alam manusia, alam dunia. Lepas tu kita akan pergi ke alam barzah. Okay, alam kubur dulu. Lepas alam kubur baru alam barzah. Maknanya kita akan dihidupkan semula daripada mahsyar nanti. Tetapi bukanlah seperti manusia yang pada hari ini. Okay, bukannya hidup semula dan menjalani kehidupan normal macam orang lain. Tidak, bukan macam tu. Okay. Tetapi bagi agama Hindu, mereka percaya kepada kelahiran semula. Okay, mereka percaya bahawa mereka akan dihidupkan semula. Okay, kita pergi kepada agama Buddha pula. Agama Buddha ni sama macam agama Hindu tadi. Okay, dia dibawa ke tanah Melayu melalui perdagangan. Orang berdagang yang datang menyebar ke agama Buddha. Okay, kamu tahu tak macam mana agama Buddha ni boleh wujud? Tahu tak macam mana agama Buddha boleh wujud? Pernah tak kamu dengar kat mana-mana? Share apa tu? Whiteboard. Pernah tak dengar kat mana-mana? Tentang agama Buddha. Tak pernah dengar langsung Okay. Agama Buddha ni dia lahir daripada India. Okay, Hindu daripada India, betul? Buddha juga sebenarnya lahir daripada India juga. Dia bukannya bukannya datang daripada tempat lain, dia datang daripada tempat yang sama. Okay? Cuma agama Buddha ni, okay, pengasas agama Buddha ni nama dia ialah Sang Gautama Buddha. Nama dia. Okay, Sang Gautama Buddha. Jadi dia ni, Sang Gautama Buddha ni, dia merupakan seorang putera raja daripada India. Jadi kalau ikutkan dia ni agama Hindu lah. Okay, mak bapak dia pun agama Hindu jugalah. Dia merupakan seorang putera raja daripada India. Kemudian, dia tengok agama Hindu ni macam tak boleh nak selesaikan masalah manusia. Sebab apa? Dia pelik. Kenapa kalau Tuhan itu wujud, kalau dia kata Tuhan agama Hindu ni wujud, betul maksud dia, kenapa masih ada orang yang susah? Kenapa ada orang miskin? Kenapa ada orang yang sakit? Kenapa ada orang yang mati, dibunuh ataupun macam-macam, diseksa apa semua? Kalau betul dia kata, kenapa kalau Tuhan Hindu tu betul wujud, kenapa jadi macam tu?
Jadi, apabila dah jadi macam tu, dia fikir balik, kalau macam tu, maksudnya dia kata, salah lah apa yang dia amalkan selama ni. Okey, jadi, dia fikir macam ni. Kalau macam tu, dia minta, dia pergi jumpa bapak dia minta izin. Dia minta izin untuk, dia kata dia nak keluar daripada istana. Dia nak pergi merantau. Okey. Dia kata dia nak pergi merantau. Dia nak pergi keluarlah daripada istana. Dia nak pergi berjalan-jalan, nak melihat. Dan juga untuk mencari agama baru. Untuk mencari cahaya baru. Jadi dia alah, lag lagi ke? Tak, okey je. Okey je kan? Tu, Iris je kot lag. Mungkin lain Iris kot problem. Okey, tak apa. Okey, jadi dia telah keluar istana. Okey, lepas dia minta izin daripada bapak dia untuk keluar istana, dia keluar istana, dia pergi jalan-jalan. Sampailah dekat satu masa, satu tempat ni, bila dia sampai kat satu tempat ni, dia duduk bawah batu dan batu tersebut di bawah pokok. Dia duduk kat situ sambil dia buat tangan dia yang macam ni tu. Okey. Yang agama Buddha selalu buat dia kan, yang tangan ni tu kan. Kan? Dia duduk kat situ. Okey. Kemudian dia kata masa dia tengah bermeditasi tu, tiba-tiba dia kata datang satu cahaya. Okey, dia kata datang satu cahaya yang cikgu tak tahulah cahaya apa yang dimaksudkan. Adakah cahaya itu ilmu, hidayah ataupun cahaya betul? Cikgu tak pasti. Okey. Jadi masa itulah dia dapat ilham. Dia mendapat ilham, dia mendapat idea berkaitan dengan agama Buddha ni. Jadi dia telah menyebarkan agama Buddha ke seluruh orang yang dijumpa. Kepada semua orang yang dijumpa tu disebarkan agama Buddha. Sebab itu kalau kita tengok dalam agama Buddha banyak menceritakan tentang bukan cahaya tu. Okey. Sebab itu ramai yang mengatakan bahawa agama Buddha ni banyak unsur-unsur ataupun banyak elemen-elemen macam mana untuk kamu menjadi manusia yang berguna. Sebab tu kalau kamu betul baca kalau kamu ada masa kan, cuba baca tentang agama-agama lain juga. Okey. Tahu tak? Untuk agama Buddha, dia banyak ajar untuk menjadi manusia yang baik. Kamu kena menghormati ibu bapa kamu kena menghormati guru kamu kena menghormati orang yang lebih tua daripada kamu. Jadi agama Buddha ni macam tu, dia banyak ajar tentang benda-benda tu. Okey? Dan agama Buddha ni dia berpegang kepada jalan 8 lapis mulia. Dia ada 8 jalan lapis mulia. Okey, antaranya cikgu cerita sikitlah antara dia. Contoh dia ialah kefahaman yang betul. Kepercayaan yang betul. Okey, fikiran yang betul. Itu antara dia punya jalan 8 lapis mulia ni lah. Okey, dia ada banyak lagi, dalam 8. Okey. Okey, kita pergi pula kepada kedatangan Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Jadi apa bukti Islam ni ada dekat tanah Melayu? Okey. Apa bukti Artifak. Islam itu datang ke tanah Melayu? Artifak, betul. Kita ada batu bersurat. Okey. Kita ada batu bersurat. Contoh, kita ada batu bersurat di Kuala Berang, Terengganu. Dan juga kita ada batu bersurat di Pengkalan Kempas di Negeri Sembilan. Ada yang pernah pergi tengok tak? Ada yang pernah pergi tengok tak? Tak pernah tengok lagi? Okey. Batu bersurat ni, dia ditulis pada batu. Bukan tulis pakai pernah tengok Terengganu kan? Okey. Bukannya tulis pakai pen tau. Okey. Bukan pakai pensel. Dia ukir pada batu tersebut. Diukir. Okey, dia pakai benda-benda tajam lah. Dia ukir, okey. Dia bukannya main tembak je, bukannya main pakai pensel, pakai pen, pakai marker, tak ada. Itu tak panggil batu bersurat. Okey. Sebab apa zaman dulu? Okey, kenapa orang zaman dulu guna batu? Sebab orang zaman dulu mereka tidak ada kertas. Okey. Mereka tidak ada kertas dan mereka tak ada tempat untuk menulis. Jadi mereka menulis pada batu. Dan kalau mereka tulis pada batu, batu tersebut akan bertahan lama berbanding dengan zaman dulu, kalau orang Melayu zaman dulu mereka tulis, mereka kadang-kadang mereka gunakan daun lontar. Okey. Daun lontar ni adalah daun dia macam daun kelapa lah, daun lontar ni. Dia macam daun kelapa.
Tetapi daun kelapa ni cepat rosak. Okey. Daun lontar ni tak. Daun lontar ni boleh tahan lama. Jadi daun lontar ni mereka guna untuk menulis. Jadi ada yang guna daun lontar. Tapi bukannya semua tempat ada daun lontar. Okey. Kadang-kadang mereka tulis pada pelepah-pelepah kayu lah, pada kulit kayu lah mereka guna. Okey. Jadi itulah tempat yang mereka guna untuk menulis. Okey. Tetapi dekat tanah Melayu ni unik sikit sebab mereka guna juga menulis di batu-batu. Untuk zaman dulu mana ada kertas zaman dulu. Bayangkan kalau kamu pergi sekolah, bawa batu pergi sekolah. Sanggup bawa batu pergi sekolah. Bawa buku teks berat pun dah bising, ni pula bawa batu. Orang zaman dulu guna batu tau. Okey. Okey, kemudian Islam ni bila datang antara bukti lain yang menunjukkan bahawa Islam ni ada dekat tanah Melayu ialah adanya batu nisan. Ada banyak batu nisan yang dijumpai. Okey. Jadi batu-batu nisan inilah antara bukti menunjukkan bahawa Islam telah ada di tanah Melayu. Okey. Itu bukti dia. Okey, kita tengok pula zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Pada abad ke-15, Melaka menjadi pusat perdagangan maritim. Pada abad ke-15 Melaka menjadi pusat perdagangan maritim. Maritim ni maksud dia laut lah. Okey. Maritim ni maksud dia laut. Maksudnya Melaka ni menjadi pusat perdagangan untuk aktiviti laut. Macam jual ikan ke. Okey. Jual-jual hasil laut ke. Okey. And then pelabuhan Melaka ini menjadi pelabuhan entrepot. Apa yang dimaksudkan dengan entrepot? Entrepot ni maksud dia pelabuhan yang menjalankan aktiviti import dan juga ekspor. Okey. Jadi aku tulis lah. Okey. Entrepot tu maksud dia, kita ada 3 jenis pelabuhan. Okey. Kita ada 3 jenis pelabuhan pada zaman dulu. Kita ada pelabuhan import, pelabuhan ekspor dan juga pelabuhan entrepot. Okey, cikgu nak tanya, apa maksud import? Siapa tahu tak maksud import tu apa? Ada tahu tak apa maksud? Apa maksud import? Apa dia? Beli barang dari luar, kat negara kita. Boleh lah. Maknanya kita dalam bahasa yang mudahnya, kita bawa masuk. Okey, kita bawa masuk barang dari luar. Okey. Okey, import tu maksudnya kita bawa barang daripada luar masuk ke negara kita. Itu import. Okey, ekspor pula apa? Ekspor tu apa? Barang negara kita jual kat negara luar. Pandai. Betul. Barang negara kita bawa keluar. Kita jual dekat luar pula. Itu ekspor. Okey, tetapi pelabuhan zaman dulu, ada pelabuhan yang hanya ambil barang saja. Dia beli barang dia. Ada pelabuhan yang hanya jual barang dia. Dia tak beli barang, dia jual je. Tetapi Melaka dia jadi pelabuhan entrepot. Entrepot ni dia buat dua-dua sekali. Dia jual, dia beli. Dia jual, dia beli. Dia jual, dia beli. Dia beli, dia jual, dia jual, dia beli. Dia beli, dia jual. Itu pelabuhan entrepot. Okey. Okey, jadi Melaka ni menjadi persinggahan pedagang typo. Sekejap, cikgu typo. Baru betul. Okey. Destinasi Melaka ini menjadi pusat tempat untuk pedagang Islam dan juga bukan Islam singgah di Melaka. Okey, cuba tengok dalam gambar tersebut kan. Okey, tengok gambar ni Nampak tak kat Melaka ni, ini kawasan pengaruh Islam. Nampak tak masa ni Islam mula tersebar, nampak Islam tersebar. Tersebar sampailah ke sini. Dia tersebar luas kan, dia tersebar. Dia tersebar kat area sini lah. Okay, ni belah Patani, belah Kelantan ni semua Islam. Okay. Jadi kita tengok apakah faktor Islam ini datang ke tanah Melayu. Okay, apakah faktor yang menyebabkan agama Islam ini
tersebar di dalam Melayu. Okay, sebab agama Islam bermula di Barat, bermula di Arab. Okay, negara Arab. Kemudian kenapa agama Islam ni boleh sampai ke sini? Okay, yang pertama disebabkan oleh peranan pedagang Islam. Pedagang Islam ni ada dua tempat dia orang datang. Ada yang datang daripada Arab, ada yang datang daripada India. Pedagang-pedagang ini mereka berkahwin dengan rakyat Melaka. Mereka berkahwin dengan orang Melaka. Contoh kalau lelaki kan, pedagang kan biasa pedagang ni lelaki lah, mana ada perempuan. Okey. Dia datang ke Melaka, lepas tu dia berkahwin dengan perempuan di Melaka. Jadi, secara automatik dia telah menyebarkan agama Islam. Jadi, dia guna peluang ni untuk sebarkan agama Islam. Okey, jadi kamu kena faham tau, pedagang ni bukannya macam orang berjual beli sekarang ni tau, tak sama. Okey, pedagang ni macam ni dia bila datang kat satu tempat tu lama bukannya sehari dua. Okey, dia akan duduk kat situ lebih kurang macam 4 bulan ke 3 bulan ke, ada yang setahun pun ada, sampai barang dia habis lah. Okey. Pedagang zaman dulu macam tu, diorang duduk dekat satu tempat tu lama. Okey, jadi dah kalau duduk situ lama, alah boring lah pula seorang kan, tak ada isteri. Kan, betul tak? Kan, jadi orang zaman dulu dia berkahwin lah, dia berkahwin dengan orang tempatan. Jadi bila dia berkahwin dengan orang tempatan, maka menyebabkan isteri dia juga menganuti agama Islam. Okey, bila isteri dia menganut agama Islam, maka keluarga isteri dia pula yang menganut agama Islam. Kemudian disebarkan lagi agama Islam ni kepada seluruh orang, seluruh rakyat. Jadi semakin lama, semakin cepatlah Islam itu tersebar. Okey, yang kedua, peranan ulama. Okey, cikgu nak tanya, kamu tahu tak maksud ulama tu apa? Tahu tak maksud ulama tu apa? Orang alim agama. Orang alim agama. Okey, orang yang pakar dalam agama. Okey, orang yang pakar dalam agama. Okey, jadi ulama ni dia tadi kan kita cerita pasal pedagang datang kan. Okey, ulama ni sebenarnya dia juga datang bersama dengan pedagang tadi. Dia tumpang pedagang tadi untuk sebarkan agama Islam juga. Okey, jadi ulama-ulama ni pun datang juga. Contoh kalau kita tengok dalam buku Hikayat Raja-Raja Pasai, okey, ini kat Indonesia tau, cerita di Sumatera. Dalam Hikayat Raja-Raja Pasai, dia kata Islam ini disebarkan di Melaka oleh ulama dari Mekah. Ulama dari Mekah datang. Ulama dari Mekah ni diorang duduk dekat Pasai. Pasai bukan pasal Pasai. Bukan kau pahal, bukan kau pasal, bukan Pasai. Pasai ni dekat Sumatera. Okey, Sumatera sebelah kiri kita. Sebelah kiri Malaysia, Semenanjung Malaysia. Jadi dalam Hikayat Raja-Raja Pasai menyatakan bahawa Islam di Melaka ini disebarkan oleh ulama dari Mekah. Okey. Ulama dari Mekah ini bernama Syekh Abdul Aziz. Cikgu tak typo. Bukan Aziz. Okey. Disebarkan oleh ulama dari Mekah yang bernama Syekh Abdul Aziz. Jadi Syekh Abdul Aziz ni dia telah mengislamkan raja, pembesar dan juga rakyat Melaka. Okey, dia telah mengislamkan raja, pembesar dan juga rakyat Melaka. Okey, peranan sultan pula. Perkahwinan Megat Iskandar Shah, seorang raja Melaka, berkahwin dengan seorang puteri daripada Raja Pasai. Pasai juga. Okey, Melaka memang ada hubungan rapat dengan Pasai. Jadi apabila baginda berkahwin dengan orang Islam, jadi maka baginda juga memeluk agama Islam. Okey, dan rakyat, biasanya rakyat dia akan ikut raja tau. Kalau raja ikut menganut agama Hindu, maka rakyat juga akan menganut agama Hindu. Kalau raja menganut agama Buddha, rakyat juga akan menganut agama Buddha. Okey, so dalam cerita ni, dalam sejarah kita sekarang ni, raja zaman dulu mereka menganut agama Islam. Jadi, rakyat juga menganuti agama Islam. Okey, itu je. Okey, ada soalan nak tanya cikgu apa-apa? Pasal ni. Ada soalan nak ditanya cikgu nak ditanyakan kepada cikgu? Tak ada? Faham? Tak ada. Wow, bagus kalau faham semua ni. Okey.
kita pergi kat darjah 6 pula. Sikit lah kita pergi sikit darjah 6 ada 10 minit lagi. Okay, darjah 6 pula Okay, unit 2. Okay, cikgu tahu yang darjah 6 unit 1 tak habis lagi kan. Cikgu rasa unit 1 tak habis lagi, tak apa. Itu nanti kita akan belajar balik nanti. Okay, kita pergi unit 2 dulu. Bumi dipijak, langit dijunjung. Itu peribahasa. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Okay, siapa tahu gambar tu kat mana? Siapa tahu gunung apa nama tu? Gunung Kinabalu. Gunung Bukan. Kinabalu. Bukan. Gunung apa? Gunung apa dekat Sarawak? Gunung apa? Bukan Kinabalu gunung apa? Gunung Santubong. Dia ada berkaitan dengan Puteri Santubong. Nama dia Gunung Santubong. Okay, nama tempat tu. Okay, kita nak main teka-teki sikit. Okay, ni negeri apa? Siapa tahu negeri apa? Perlis. Perlis. Macam mana tahu Perlis? Sebab ada polis. Sebab ada tulis Perlis kat situ. Okay. Apa tu? Apa tu Iris? Iris hantar apa tu? Okay. Perlis Jadi macam mana boleh dapat nama Perlis tu? Okay. So sekarang ni kita akan belajar pula macam mana negeri-negeri itu boleh dapat nama. Okay, apa asal nama-nama tersebut. Okay. Perlis ni dikatakan berasal daripada nama seorang tokoh yang bernama Tok Perlis nama dia. Nama dia Tok Perlis nama dia. Okay, dikata berasal daripada nama tokoh. Perlis juga dikatakan berasal daripada perkataan Siam, iaitu Prauloi. Prauloi yang bermaksud kelapa hanyut. Prauloi bermaksud kelapa hanyut. Okay. Okay, tapi kalau kita tengok balik Perlis ni merupakan negeri yang berada di bawah Siam agak lama. Okay. Perlis berada di bawah Siam agak lama. Perlis berada di bawah Siam. Jadi kita tak dapat nafikan bahawa Perlis dengan Siam ni sangat rapat. Okay, sebab memang Melaka, memang Perlis ni memang rapat dengan Siam. Okay. Perlis ni memang rapat dengan Siam pun. Okay. Jadi itulah asal usul macam mana boleh dapatnya nama Perlis ni. Okay. Yang ni bendera apa? Kedah. Bendera Kedah. Okay. Ini bendera Kedah. Okay. Jadi bentuk bendera Kedah, dia berasal daripada perkataan Kedah. Kedah. Okay. Perkataan Kedah yang bermaksud perangkap gajah. Kuis nak kuis ke? Nak kuis ke? Nak. Tak nak. Tak nak. Sarah nak kuis ke? Nak. Okay. Kelas cikgu. Okay, biasanya kelas cikgu tak ada kuis. Cikgu tak buat kuis ni. Okay. Dan setakat ni kelas cikgu tak pernah lagi buat kuis. Tak kisahlah level apa pun cikgu tak pernah lagi buat kuis. Cuma cikgu tanya soalan je. Cuma cikgu suka tanya soalan je. So soalan-soalan yang cikgu tanya tu yang kuis tu. Ni yang kita teka-teka nama negeri ni kuis lah tu. Okay. Okay, jadi sambung balik Kedah tadi. Jadi Kedah ni berasal daripada perkataan Kedah. Sebutan dia Kedah. Cuba sebut. Kedah. Kedah. Tak ada yang sebut. Sebut sekali lagi. Kedah. Bukan Kedah Kedah. Dia double D. Kedah. Yang bermaksud perangkap gajah. Dia cat tau. Bukannya cat. Kedah. Okay. Tak jadilah kalau tulis tak jadi. Dia kena sebut. Okay, bermaksud perangkap gajah. Okay, maksudnya perangkap gajah. Juga ada yang kata bahawa Kedah ni juga berasal daripada perkataan Arab. Kedah. Yang bermaksud gelas berkaki. Gelas berkaki. Pernah tak minum dekat cawan yang gelas yang bawah dia ada kaki dia? Ada yang ada batang besi. Bukan batang besi. Batang dia tu. Pernah tengok tak? Pernah minum kan? Mesti ada kan? Biasa kalau kat hotel ke. Kadang-kadang rumah-rumah pun dah ada sekarang ni. Cawan macam tu.
Biasa untuk minuman mahal ada lah cawan-cawan tu. Okay, biasanya orang barat lah suka minum ataupun orang Arab. Okay, orang India dia panggil kedah ni sebagai kadaram. Okay, cikgu nak korang sebut. Kadaram. Cuba sebut. Kadaram. Laju. Kadaram. Kadaram. Kadaram bukan kadaram Kadaram. Okay, betul lah gelas arak. Betul Dasha, gelas arak. Okay, kadaram. Kadaram. Sebab tu orang India panggil. Itu sebutan dalam India punya. Okay, next. Negeri apa ni? Pulau Pinang. Negeri apa ni? Pulau Pinang. Negeri apa? Pulau Pulau Pinang. Okay, ni negeri Pulau Pinang. Okay, nampak tak pokok pinang tu? Nampak. Okay, dia diambil sebagai nama pokok pinang yang banyak tumbuh di pulau tersebut. Masa ni, banyak pokok pinang yang tumbuh dekat pulau. Okay, banyak sangat pokok pinang yang tumbuh. Okay, banyak sangat pokok pinang yang tumbuh. Okay, banyak sangat pokok pinang yang tumbuh ni dekat Pulau Pinang ni. Jadi menyebabkan nama negeri ini, nama pulau tersebut diberikan nama Pulau Pinang. Okay, next. Ni negeri apa? Negeri apa ni? Perak. Negeri apa ni? Cepat. Perak. Negeri Perak. Negeri Perak dikaitkan dengan sejenis logam, iaitu perak. Ada logam perak. Kita ada emas, kita ada perak, kita ada timah, kita ada besi. Okay, ni perak. Juga diambil daripada nama Sungai Perak. Okay, Sungai Perak yang mempunyai ikan. Cikgu terbalik tentunya. Yang mempunyai ikan berwarna putih seperti perak. Okay, ada ikan. Okay, mungkin korang pernah makan kot kalau ikan sungai. Okay, ikan sungai biasanya memang warna-warna tu biasanya. Okay, dia berwarna putih. Jangan main game. Yang berwarna putih seperti perak. Dia main asna. Okay, berwarna putih seperti perak. Warna ikan tu macam perak-perak sikit. Okay, next. Ni negeri apa? Selangor. Ni Selangor lah paling senang kan. Korang daripada Selangor kan? Betul tak? Ada tak yang bukan daripada Selangor? Tu ada dari KL. Dari KL. Selain daripada KL ada? Wilayah Kelantan. Kuantan? Kelantan. Oh, Kelantan. Ada daripada Kelantan Okay. Selangor ni dikaitkan, nama Selangor ni dikaitkan dengan yang terletak apa ni? Cikgu silap, minta maaf. Cikgu typo lagi, tengok cikgu banyak typo. Okay. Nama Selangor dikaitkan dengan nama sungai yang terletak di Kuala Selangor. Okay. Dikaitkan dengan nama sungai yang terletak di Kuala Selangor. Okay, next. Negeri apa ni? Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Okay, jadi Negeri Sembilan ni nama dia diambil daripada 9 negeri kecil yang disatukan di bawah satu pemerintahan berpusat di Seri Menanti. Seri Menanti ni ialah istana. Okay, relax dulu 1 minit. Takkan dah bosan dah. Relax dulu. Awal lagi. Okay, disatukan di bawah satu pemerintahan yang berpusat di Seri Menanti. Okay, ni negeri apa? Melaka. Okay, Melaka kan? Okay, jadi 10.30 kita habis. Okay, betul. Cikgu setuju 10.30 habis. Okay, jadi nama Melaka ini menurut sejarah Melayu diambil sepenuh nama pokok Melaka. Okay, ada nama pokok Melaka. Jadi kalau ikut cerita lah, dia kata Parameswara ni masa dia sampai di Melaka, dia bersandar pada pokok Melaka. Okay, sebatang pokok ni lah. Dia tak tahu pokok apa. Kemudian, dia tanya dekat pembesar dia, "Wahai bendahara, pokok apakah ini?" Kemudian bendahara cakap, "Wahai tuanku, ini ialah pokok Melaka." Oh, kalau begitu, kita namakan negeri ini sebagai Melaka. Itulah contoh dialog dia. Contoh. Okay. Contoh cikgu bagi. Okay, contoh.
Okay, apa? Sikit lah nak habis ni. Let dulu. 5 minit, 5 minit. Bagi cikgu 5 minit ni. Okay, ni negeri apa? Johor. Okay, Johor, Johor Johor. berasal daripada perkataan Arab iaitu jauhar yang bermaksud permata yang berharga. Tetapi menurut sejarah Melayu, okay, kalau kita tengok dalam sejarah Melayu, negeri Johor ini dipanggil sebagai ujung tanah. Dipanggil sebagai ujung tanah. Okay? Okay. Ada soalan nak tanya cikgu apa-apa tak? Ada soalan nak tanya cikgu soalan apa-apa? Uh, Ya.